السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sambung perbincangan pada muka surat 64 pada fadilat yang ke-10. Pada muka surat 64 fadilat yang ke-10, yang akhir. Ada lagi. Wa min fadailihinna أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان. Di antara kelebihan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa kalimah-kalimah zikir ini adalah antara perkara yang sangat berat, thaqilat, di atas al-mizan, timbangan pada hari akhirat. Di antara amalan yang akan menjadi pemberat apabila diletakkan di atas timbangan akhirat, al-hasanah, ialah sebutan dan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu apa yang disebut di dalam hadis yang akan kita baca pada malam ini. Rawa an-Nasa'i fi 'amal al-yawm wa laylah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitabnya Amalul Yawm wa Laylah. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Nama kitab dia Al-Mustadrak, himpunan kepada hadis-hadis yang menurut beliau sahih berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka beliau himpunkan Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Hakim wa ghairuhum an Abi Salma radhiyallahu anhu qala, selepas Al-Quran, kitab yang paling sahih di sisi ahli sunnah, as-sahhal kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih selepas Quran, kitab Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Siapa yang sebut? An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut
as-sahhal kitab ba'da al-Quran, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kitab Sahih Al-Imam Muslim. Dua kitab yang paling sahih, ranking yang paling tinggi selepas Al-Quran. Al-Quran ni memang tak boleh nak buat apalah, pasal dia memang kalamullah, dia wahyu, turun daripada, dibawa oleh Jibril alaihi salam daripada Allah azza wa jalla. Kalau kitab-kitab yang disusun oleh manusia ni selepas daripada Al-Quran, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pasal itu kita di sisi ahli sunnah ni amat mementingkan kedudukan sesuatu hadis. Kalau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tidak ada perbezaan dan tidak ada perselisihan. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain, perlu dilihat, kerana para imam selain daripada Al-Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab mereka itu mesti sahih. Banyaklah cerita dia, panjanglah, technicality-nya macam tu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkan sesuatu hadis ke dalam kitab mereka melainkan dipastikan sahih. Kan? Baik. Kita sambung. Tapi yang ni bukan Sahih Bukhari, Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban ni dia sebut sahih, tapi kitab dia ni disemak kerana dia ada panjang juga ceritanya lah. Kan? Panjang juga cerita. Tasahul Ibn Hibban. Dia terkenal dengan bermudah-mudahnya Ibn Hibban. Panjanglah apa maksud bermudah-mudah tu. Baik. Wal Hakim, dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi wa ghairuhum an Abi Salma radhiyallahu anhu. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin, bakh dia terjemahkan, sambil baginda menunjukkan bilangan 5, wa asyara biyadihi bi khamsin. Bakh sambil dia menunjukkan tanda 5 dengan tangan dia. Ma athqaluhunna fil mizan. Nabi kata tidak ada benda yang lebih berat di atas timbangan di hari akhirat esok melebihi daripada 5 kalimah ini. Itu maksud dia tu. Al-bakh ni ialah perkataan yang menunjukkan kepada pujian, al-madh. Maksud perkataan Arab ni bila dia kata bakh tu maksudnya satu pujian. Satu pujian dan satu perkara yang besar. Maksud kalau kita nak terjemah tu macam beruntung, kan? Okey. Nabi kata bakh 5 benda, 5 kalimah, 5 perkataan, iaitu subhanallah, athqaluhunna. 5 perkataan ini kalau ditimbang, diletakkan ganjaran pahala daripada bacaan ini sangat berat. Yang pertama subhanallah, 1. Alhamdulillah, 2. La ilaha illallah, 3. Allahu Akbar, 4. Yang kelima apa dia? Wal waladus salih yutawaffa limar'il muslim fayahtasibuhu. Seseorang yang kematian anak, kemudian dia bersabar di atas ujian tersebut, maka berat timbangan kesabaran dan pahala ganjaran yang dia perolehi. Cukup 5? Cukup. Kan?
Ha? Maksudnya satu orang yang kematian anak ketika kecil, Allah uji dia dengan satu ujian yang besar, yang berat. Allah mengambil orang yang dia kasih dan cinta. Tapi syarat dia, fayahtasibuhu, dia bersabar, dia redha, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah, dia menerima dengan hati yang tenang. Maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan ujian itu sebagai pemberat di atas mizan dia. Boleh. Itu hadis yang akan kita baca dan kita huraikan pada hari ini. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan dipersetujui penilaiannya oleh Al-Zahabi, dan hadis ini ada juga riwayat-riwayat lain yang menyokong. Baik, apa yang saya nak ulas? Pertama, ada beberapa perkara poin yang kita boleh petik daripada hadis yang penting ini. Yang pertama, hadis ini telah dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang keimanan kepada mizan. Apa dia tu mizan? Timbangan neraca di akhirat esok. Maksudnya itu kita pi yang tu dulu. Di sisi Ahli Sunnati wal Jamaah, kita beriman bahawa amalan yang kita lakukan ini akan ditimbang di akhirat esok di atas suatu benda, suatu tempat, suatu perkara yang disebut al-mizan. Apa dia tu mizan? Neraca timbangan. Atau kita boleh terjemah sebagai apa? Penimbang lah. Mizan, neraca, dacing. Dacing tahu dacing? Dacing tahu, bagus. Sebab apa kita kata dacing? Sebab apa? Apa? Dacing, pernah tengok dacing? Dulu tengok, sekarang tak nampak. Ha? Dulu ada, sekarang tak ada. Apa makna dacing? Dia ada 2 daun. Apabila kita sebut al-mizan di dalam Quran dan hadis Nabi, bentuk al-mizan dia ada 2 bahagian atau 2 daun. Ini disebut oleh ahli sunnah. Dia ada daun ataupun penimbang yang menimbang al-hasanah, al-hasanat, kebaikan. So tuan-tuan bila dia sebut al-mizan, tuan-tuan boleh imagine dia ada 2 penimbang, dia ada 2 daun, dia ada 2 tempat. Satu untuk menimbang kebaikan, satu lagi untuk menimbang dosa. Jadi bila tuan-tuan kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, nanti semua itu diletak di sebelah timbangan kebaikan. Dan yang lebih penting, Nabi kata azqal, sangat berat. Sangat berat. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak? Boleh, ha? Okey, baik. Kalau kita tengok juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, pertama kalau kita tengok di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala sebut. Ini kita nak cerita mizan sikit. Pertama dalam Quran sebut tak benda ni? Adillah itsbat, dalil-dalil yang menetapkan bahawa adanya al-mizan. First kita tengok dari Quran. Quran kata apa?
Quran kata, faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, mereka itu orang yang berjaya. Siapa yang ringan timbangannya, mereka itu orang yang rugi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Maksudnya Quran sebut hal ni, tak boleh tolak. Okey? Yang kedua, Allah menyebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami wa nada'ul mawazin, dan kami akan meletakkan mizan. Okey. Di sisi ulama berlaku perbezaan pendapat. Mizan ni ada berapa? Ada berapa tuan? Pendapat yang pertama, mizan satu ya. Sebab dalam hadis dia kata apa? Dia kata, Nabi sebut thaqilatan fil mizan. Word yang Nabi guna tu singular, mufrad, mizan, satu. Jadi sebahagian ulama kata mizan ada satu ya, di akhirat esok ada satu. Qaul yang kedua, pandangan yang kedua, dia kata apa? Mizan ada banyak, bukan satu, ada banyak. Sebab di dalam Quran Allah menggunakan plural pada beberapa tempat. Plural, iaitu apa dia? Kalau satu, mizan. Kalau banyak, mawazin. So dia kata, Quran kata wa nada'ul mawazin, kami meletakkan timbangan-timbangan. Itu merujuk kepada mizan tu ada banyak. Maka dalam hal ini kita berlapang dada. Kita kata ada sebahagian ulama mengatakan mizan tu ada satu, dua daun, timbang semua. Ada yang kata mizan tu banyak. Hal ini tidak menjejaskan apa-apalah. Tuan-tuan berpegang ada satu pun ada kekuatan hujahnya, tuan-tuan pegang ada banyak pun ada hujah yang menyokong. Baik. Cuma kita sambung baliklah. Dalam Quran tadi dia kata apa? Di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 Allah kata, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat, dan tidak ada siapa pun yang akan dizalimi walaupun dia melakukan kebaikan sebesar khardal, kecil yang amalan dia tu, ataina biha, kami akan membalasnya. Allah kata dalam surah Al-Anbiya, sekecil mana pun amalan yang dia lakukan di dunia ini, di dalam kehidupannya, kami akan membalasnya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Tuan-tuan hadirin mukminin, apabila kita beriman dengan adanya mizan, apa kesan dalam kehidupan kita? Sebelum kita nak bahas ni tentang mizan ni, saya nak tuan-tuan bawa satu hikmah. Apa kesan dia bila kita beriman dengan mizan? Dia mengajar kita untuk ikhlas. Mizan ni ikhlas. Artinya apa yang kita lakukan, dia akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada yang baik ataupun yang jahat, yang buruk. Dan kita tak memerlukan kepada penghargaan, sanjungan, penghormatan, balasan, perhatian manusia. Itu bukan tujuan. Bila tuan-tuan buat satu benda orang tak nampak, tuan-tuan susah hati tak? Tak susah hati. Pasal apa? Pasal ada mizan.
sedekah yang tuan-tuan buat, kebajikan yang tuan-tuan buat, kan? Kebaikan yang tuan-tuan buat, amalan yang tuan-tuan buat, sebahagian manusia dia tak kenal, dia tak tahu pun. Tuan-tuan sehati tak? Esok lusa nak pergi bagi daging korban, tak tahu daging siapa. Dia tak, abang, kita kena tulis nama di plastik ni, tak pun kita cop di daging. Sekali dia tak tahu pula kita bagi, rugi saja, bukan murah ni, 7-800 tumbuk. Maka ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang beriman, dia tak susah hati kalau orang tak tahu dia buat baik, sebab Allah akan meletakkan kebaikan itu di atas neraca timbangan. Yang pentingnya manusia kan Tuhan lah. Sebab itu kalau tuan-tuan buat, orang tak tahu, orang tak kenang dan tak sebut nama tuan-tuan, mizan. Tapi kalau orang sebut, orang puji, orang sanjung, orang balas, tapi di mizan tak ada, kalut tu. Betul tak? Pasal itu kita kena beriman betul dengan mizan ni. Maka kita tak membay, tak kecil hati, tak nak susah hati, tak putih asa. Kita buat baik apa semua orang tak ingat, orang tak kenang, itu bukan urusan kita. Yang penting Allah letak di atas mizan, dan Allah janji dia tak akan zalim. Itu. Dalam kehidupan kita ni adalah macam-macam lah. Ni nak mari anugerah ma'al hijrah, anugerah macam-macam lah. Semua anugerah ni untuk menghargai jasa manusia. Kalau tuan-tuan kerja kerajaan, ada anugerah perkhidmatan cemerlang, APC, kan? Ada anugerah tokoh guru, ada semua anugerah ni untuk apa? Menghargai sumbangan kita. Tapi biasalah penilaian manusia ni banyak sudut, kan? Kadang-kadang kita the best, kita terbaik, tapi mungkin kita bukan calon favorite, kita bukan orang yang pandai melobi, kita tak dapat. Ataupun mungkin dia ikut giliran, dia tahan tahun depan dapatlah, tahun ni bagi orang lain pula. Dia tu tak berapa bagus, tak apalah, bagi bilalah kat dia. Penilaian manusia ni banyak, di atas banyaklah, kan? Kadang-kadang adil sebab manusia dia tak tahu. Kadang dia main, dia tengok kawan tu berlakon kata baik, oh dia kata nak bagi, kan? Betul tak? Tetapi kita ni kalau tak dihargai, tuan-tuan, cewa tu letih pun letih juga lah, kan? Kita aku pulun tak dapat-dapat, orang lain dah dapat, tak nampak aku, tak kelih pun. Tak apa, kita akan dapat di mizan. Di mizan. Ramai isteri yang mesej, telefon, suami dia tak hargai dia. So isteri-isteri ni, depa ni memang manusia yang Allah rahmat lah. Teruk mereka ni letih, duduk di rumah, kan, dengan anak-anak, dengan rumah tangga dan sebagainya. Tapi sebahagian suami-suami ni dia bukan tak hargai, tapi dia tak tahu macam mana dia nak menunjukkan penghargaan dia. Dia tak ada duit lah nak pergi duk pasang lampu menara buh nama bini dia. Dia tak ada duit lah nak pergi sewa panggung wayang sebiji nak bagi bini dia seorang je. Tapi mungkin dia tak ada duit. Nak bawa pergi makan ikan bakar pun 3-4 kali. Bini dia kata, boleh abang kita pergi makan ikan bakar. Tak apalah, kita tunggu esok pasal tani kita beli, kita bakar di rumah lah. Aku juga nak bakar, bini dia juga nak bakar. Bini dia nak pergi makan saja, kan? Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, kita kadang-kadang bela anak, letih, penat, anak membesar, tak kenang jasa kita. Dalam hidup ini tuan-tuan, kita akan kecewa selalu kalau tidak ada mizan. Isteri, ibu yang bekerja, bertungkuh lumuh membesarkan anak, dia tentu kecewa kalau tak ada mizan. Dia duduk di hujung-hujung usia dia tua, dia kenang anak-anak dia tak balik tengok dia, tak tolong dia, tak balas budi dia. Letih tuan-tuan, sakit hati, sakit jiwa, terkilan. Orang tua-tua ni dia jenis mudah terentak. Ayah haji ni balik, dak kot, bini nak ajak pergi balik buat korban rumah mak dia pula. Ayak dia.
Dulu kecil-kecil saya duk bela, tak apa, mizan ada. Mizan mana pula anak saya bukan mizan. Dah mizan Tuhan tu. Esok semua penat, letih, jerih, payah kita ditimbang oleh Allah. Barangkali mungkin suami dan anak-anak kita tak membalas penghargaan yang sewajarnya, tapi ikhlas kita kerana Allah, Tuhan akan balas. Pasal itu saya pesan isteri saya, pesan kepada semua yang mendengar, ikhlas. Kerana keletihan kita akan terbalas. Bila kita buat satu-satu ikhlas, walaupun kita letih, kecewa, tapi kita tahu Tuhan tak akan layan kita. Baik. Di dalam hadis Nabi SAW banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Allah akan timbang. Antaranya subhanallah. Saya sebut satu dua hadis kat tuan-tuan. Tu hadis yang pertama yang kita baca tadi. Hadis yang kedua. Nabi SAW menyebut at-tuhur syatrul iman. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Tengok dalam hadis Muslim ni, Nabi kata at-tuhur syatrul iman. Bersuci, bersih adalah sebahagian daripada iman. Riwayat an-nazafatu minal iman tidak sabit, tapi at-tuhur syatrul iman sabit. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Pasal itu orang beriman, bukti dia, hidupan dia bersih, suci, smart, elok. Kan? Itu tanda orang beriman. Kemudian Nabi kata walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memberatkan timbangan. Tengok hadis Muslim. Perkataan yang digunakan dia alhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan bila tuan-tuan sebut alhamdulillah, dia berat di atas timbangan. Nampak? Kemudian Nabi kata wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan Nabi kata bila kamu sebut subhanallah alhamdulillah, pahala subhanallah tuan-tuan tahu banyak mana? Memenuhi langit dan bumi. Punya besar. Nampak? Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebut kepada kita. Nabi kata apa? Nabi kata ada dua perkara daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata ada dua perkara yang mana jika satu orang Islam itu menjaganya istiqamah, dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang mana Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ni hasan sahih. Hasan lagi sahih. Baik. Nabi kata yang mana kedua-duanya sangat mudah. Nabi kata ada dua amalan, dua perkara yang mana satu orang Muslim istiqamah, konsisten, jaga dua-dua benda ni, melazimi dua perkara ini, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan kedua-dua amalan ini sangat mudah. Apa dia? Iaitu kamu menyebut subhanallah selepas daripada salat 10 kali. Kamu menyebut alhamdulillah selepas daripada salat 10 kali. Dan kamu menyebut Allahu Akbar selepas daripada salat 10 kali. Nampak? Selepas daripada apa? Salat. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10 kali. Sebab dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ni dia banyak variasi. Ada 33, ada 20, ada 10. Yang ni 10. Nabi kata apa? Okey. Soalan dia.
Berapa kali tuan-tuan sebut sehari? Saya berapa kali? Ha? Ha? Takkan tokek silap. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Berapa kali kita sembahyang? 5. 5 kali berapa? 30. Equal to 150. Tuan-tuan sebut 150 setiap hari. Pasal apa? 5 waktu. Setiap waktu 30. Bila ditimbang, tahu banyak mana? Dalam hadis ni kata, apabila ditimbang, Nabi kata fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan. Kamu sebut di atas lidah 100, khamsun 50, mi'ah 100, 150. Tahu tak macam mana jadi 150? Tuan-tuan kena, kalau tuan-tuan jawab 150, tuan-tuan dapat 1. Kalau tuan-tuan tunjuk jalan kerja, dapat 2. Jalan kerja dia macam mana? 50 kali 30 kali 5, 150. Tuan-tuan dapat 2 markah full mark. Okey. Tahu atas mizan berapa? 150 tu pi letak di atas mizan, dia jadi berapa? Nabi kata wa alf khamsumi'ah. 150 di lidah, 1500 fil mizan, di atas mizan. Tuan-tuan hanya sebut 150 kali, bila dia timbang dia jadi 1500 kali di atas mizan. Nampak? Nabi SAW sebut. Kemudian Nabi SAW suruh lagi kita buat. Ni sebelum tidur. Sebelum tidur. Nabi kata, jika kamu pergi ke tempat tidur, kamu menyebut subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah 100 kali. 100 kali. Tuan-tuan tahu esok 100 kali di lidah, dia jadi berapa? Nabi kata dia menjadi 1000 di atas timbangan. Dia jadi 1000. Nampak? Total berapa? Total jumlah tadi berapa? 1500. Yang nombor 2 1000. 1500 campak 1000, 2500. Nabi tanya, cuba kamu bagi tahu siapa yang melakukan amalan 2500 sehari. Dosa 2500 sehari. Maksudnya apa? Tak mungkin kalau kita nak buat amalan sampai 2500 amalan. Dan tak mungkin kita akan boleh menghapuskan dosa 2500. Tapi kita boleh achieve 2500 hanya dengan menyebut 250. Tuhan kata, hampa sebut 250, aku bayar 2500. Berapa kali ganda? 10 lah. 250 kali 10, 10 kali ganda. Mana nak cari MLM yang bagi macam ni? Tuan-tuan bagi 250, saya bagi 2500. Nampak? Baik. Itu hadis yang ketiga. Kalau kita nak baca panjang lah. Baik. Okey. Berikutnya saya nak bahas sikit pada tuan-tuan. Saya nak ambil poin-poinnya. Okey. Apabila dalam hadis ni dia kata satu orang akan ditimbang di atas mizan, subhanallah walhamdulillah akan ditimbang di atas mizan. Ni saya sebut secara ringkas. Di sisi ahli sunnati wal jamaah,
Berbeza pandangan tentang apa yang ditimbang. Apa yang ditimbang. Kalau tuan-tuan baca hadis ni, apa yang diletakkan di atas timbangan tu? Apa dia? Okey. Ringkasnya, ulama berbeza pendapat kepada 3 perkara. Kalau orang tanya, esok ni yang nak diletakkan di atas mizan, apa dia? Benda apa yang Tuhan nak letak di atas penimbang tu? Di sisi ahli sunnah, 3 kemungkinan, 3 perkara yang boleh jadi salah satunya diletakkan. Sebab 3-3 ni ada hadis. Yang pertama, tuan-tuan ingat, yang pertama apa dia? Yang diletakkan di atas mizan itu al-amil, pelaku. Maksudnya Tuhan tak kita, Tuhan letak kita. Dalil yang mengatakan yang ditimbang itu ialah kita, ialah apa? Ni dalil dia. Boleh jadi Allah ambil kita tu? Tak. Tapi kalau kita fikir, kalau kita yang ditimbang, untung siapa? Kalau orang yang letak atas penimbang tu, untung siapa? Orang gemuk lah. Kalau macam tuan-tuan yang kurus ni, ruginya. Orang gemuk lah. Orang gemuk bila timbang berat. Tapi yang ditimbang itu bukan lemak, saiz. Mari kita tengok dalil dia. Tengok ni. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut akan datang dibawa seorang lelaki al-azim as-samin, yang sangat besar badan dia, sangat gemuk, besar, gemuk. Saya tengok satu cerita dokumentari tentang sumo. Sumo atau sumo yang Jepun pakai selong dalam tu. Tuan-tuan jangan tengok, tak bagus. Saya pun tertengok. Dia orang sumo ni, dia kena orang gemuk nak lawan tolak kan, sumo. Kalau kata timbang sumo ni kira masuk syurga habis besar kan. Besar dia bukan tumbuk, dia tak boleh tumbuk. Dia hanya hang tolak aku tolak hang. Jadi yang besar dia tembih lagu tu, keluar kalah. Sumo kan, sumo. Tuan-tuan ni semua kena jaga badan ni. Jangan duk pergi gemuk. Kena pergi sihat. Nabi melarang kita ni jadi, Nabi sebut dalam satu hadis tak apa bagus orang gemuk ni. Kan, kena exercise. Kan? Dia kata bawa mari satu orang yang besar, gemuk pada hari kiamat. Apabila diletakkan di atas timbangan, dia punya berat tu lebih ringan daripada janah ba'udah. Apa dia? Sayap nyamuk. Maksudnya apa? Maksudnya badan dia besar, gemuk. Kita duk ingatkan amalan dia besar, sebenarnya yang maksud timbang orang tu, letak orang tu, tapi amalan dia tak ada. Dia tak naik meter tu. Dia tak naik apa penimbang tu, pasal amalan dia lebih ringan dari sayap nyamuk. Hadis ini menunjukkan yang diletakkan di atas penimbang siapa? Orang. Itu dalil yang pertama. Banyak ada dalil yang kedua ni, yang ketiga tak apa. Pandangan yang kedua dia kata apa? Pandangan yang kedua dia kata yang ditimbang itu ialah amalan. Apa dia? Semayang tuan-tuan, puasa tuan-tuan, haji tuan-tuan. Amalan tu yang pergi letak, bukan orang. Amalan yang kita buat tu. Tuan-tuan baca Quran, bacaan tu yang ditimbang. Tuan-tuan sedekah tu yang ditimbang. Dalilnya apa?
Dalilnya itulah yang kita baca tadi. Subhanallah, alhamdulillah. Yang diletakkan yang membaca ke yang dibaca? Yang dibaca kan? Yang Nabi kata orang baca tu berat ke timbangan bacaan dia? Bacaan dia yang berat. Jadi dalil yang kata subhanallah, alhamdulillah, amalan yang ditimbang ialah dalil itulah, subhanallah tu. Okey tuan-tuan, subhanallah ringan ke berat? Dia kata ustaz, patah rahang. Awak sebut subhanallah lekang gaham. Oh berat. Tuan-tuan faham tak? Subhanallah khafif, ringan, mudah. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi bila diletakkan subhanallah tu, amalan subhanallah, macam mana amalan nak letak? Amalan bukan ada. Subhanallah tak ada bentuk. Kan kata melainkan kalau tuan-tuan sebut subhanallah keluar seketui batu. Tengok penuh seraga. Bini dia tanya, apa dia tu abang? Subhanallah, aku lepas mayang tadi penuh harga tu. Ada 33 ketui. Dia tak ada. Tapi Allah Ta'ala akan tukar dia jadi benda, jadi orang. Antaranya dalam satu hadis, apa dia? Yang mana apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menukar menjadi satu orang lelaki yang handsome, segak, putih. Lepas tu kita tanya lelaki tu, siapa engkau? Dia kata, aku adalah amalan kau. Jadi maksudnya amalan tu ditukar jadi bentuk, lepas tu pergi timbang. Yang ketiga apa dia? Yang ditimbang itu bukan orang, yang ditimbang itu bukan amalan, tapi yang ditimbang itu ialah buku catatan. Ini berdasarkan hadis Bukhari yang mana satu orang laki-laki ada satu buku lawan dengan 99 buku. Hadis Bukhari, dia ada satu saja buku. Buku baik dia satu, buku jahat dia 99. Letak buku jahat, dia kata apa? Pi dah aku. Tiba-tiba mai satu buku bitaqah. Buku tu satu je, tak belah hak baik tadi. Menang hak satu. Buka tengok apa dia? La ilaha illallah. Jadi yang ditimbang tu apa dia? Buku. Jadi ada 3 pendapat. Tak ada masalah. Nak cerita sebagai maklumat tambahan. Itu sahaja. Baik. Okey. Lepas tu nak habaq apa lagi? Cukup. Esok ni bila tuan-tuan ditimbang, dia akan ada 3 kemungkinan. Saya pun sama. Ada 3 kemungkinan. Apa dia kemungkinan yang pertama? Esok ni bila kita ditimbang, ada 3 kebarangkalian akan jadi pada kita. Kebarangkalian apa dia? Yang pertama, berat belah baik, masuk syurga. Maksudnya kita ni masuk syurga bukan pasal tak ada dosa, tapi dosa tu tak banyak. Dosa tu ada. Saya sebut tadi kat tuan-tuan ni, saya nak sebut kat tuan-tuan. Manusia ni dia, tuan-tuan kena bagi faham elok tajuk ni. Walaupun saya kalau saya cerita ni sebenarnya rugi saya lah. Patutnya saya tak payah cerita, tapi saya kena cerita. Tuan-tuan dengar bagi elok. Apabila dia nama manusia, insan, dia tidak akan lari dari melakukan dosa dan salah. Tidak ada manusia yang maksum melainkan Nabi. Dan iman, dia ada turun dan dia ada naik. Dia tuan-tuan, turun naik ni bukan tuan-tuan saja. Imam, ustaz, tuan guru, mufti. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar ada tok imam pi buat benda tak elok, ada ustaz pi buat benda yang tak elok, boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab dia manusia, dia bukan maksum. Bukan kebarangkalian, dia akan buat.
Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi, setiap manusia, tak kiralah gelaran dia, ilmu dia, kedudukan dia, dia akan buat salah. Sebab itu kita tak ta'assub. Mereka kata, ustaz tu, aku dengar, tak mungkin kot. Bukan tak mungkin, mungkin. Tak ada. Kebarangkalian untuk pagi tadi saya pergi ceramah di ibu pejabat polis daerah Padang Besar. Ketua polis tanya, dia kata, apa tanda kita tahu satu haji itu mabrur? Saya kata, tuan, pertama tak ada siapa yang tahu amalan siapa diterima. Cuma di dalam nas, dalil kata, kita boleh nampak amalan tu diterima ataupun tidak. Mabrur ke tak mabrur, kita boleh nampak. Tapi kita tak boleh tahu secara pasti. Dia kata, macam mana nak nampak, macam mana nak tahu? Satu orang pi Mekah, dia balik, dia semakin baik, dia semakin istiqamah, dia semakin tawaduk, dia semakin takwa. Dulu duduk bersembang, cakap mencarut, melorak, merepek, mengarut, balik daripada Mekah, oi, jom, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nampak tu balik Mekah tu. Orang tanya, apa abang? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesihatan ini. Alhamdulillah. Oh, ni balik Mekah. Maksudnya kita nampaklah duk pergi masjid apa semua. Tapi tuan-tuan, benda ni dia ada turun naik. Macam tuan-tuan pun ada turun naik biasa. Sebab itu saya kata dia manusia. Sebab itu bila kita ditimbang ada dosa. Sebab itu Quran kata, apabila ditimbang yang baik, ditimbang yang buruk, artinya dia ada melakukan dosa. Dia masuk syurga bukan kerana tak ada dosa. Ada, tapi dosa tak banyak. Kita mau kalau ustaz kalau, kita mau kalau tu imam kalau, macam tak boleh buat dosa. Itu yang sebahagian tu taksub sampai apa menjadi, aku tak percaya. Takkan ustaz buat, tak mungkin dia buat. Ini semua orang kata kat dia. Sebahagian mungkin orang kata, tapi mustahil lah untuk dia buat dosa. Mustahil lah? Tak mustahil. Tak mustahil. Sebab itu title gelaran ilmu, mungkin kelulusan ke apa ke, tapi bukan menunjukkan dia tak mungkin buat dosa. So saya nak beritahu kat tuan-tuan macam itulah, esok kita semua kena timbang. Boleh tak? Boleh. Kan? Patut dia cerita macam ni, kita boleh jadi ustaz ada buat dosa apa ni, dia nak abang kat kita. Dah lah, bukan abang. Tapi saya nak katanya tak pelik lah kalau orang agama pun buat dosa. Baik. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, pertama kita timbang-timbang baik belah berat, berat belah baik, masuk syurga. Tapi ni semua esok balik pada Allah Ta'ala tau. Kita sebut dari sudut hukumnya macam tu. Nombor 2, kebarangkalian dia apa? Tadi berat belah baik. Nombor 2, berat belah jahat. Pasal itu kadang-kadang ada orang yang kita nampak jahat, tapi ada tak dia buat baik? Ada. Itu jangan pelik. Pada masa yang sama dia buat jahat, tapi kita tengok dia buat jahat kan. Lepas tu kita kata ni masjid nak buat gotong royong sikit boleh hampir. Dia kata saya boleh pi. Kita kata dia ni malaun mana ni rajin kok main cuci masjid. Dalam satu sudut dia mungkin malaun. Dalam satu sudut mungkin dia jahat kan, merempik ke apa ke. Tapi dari satu sudut dia mungkin ada kebaikan. Baik. Okey. Yang terakhir apa lagi? Yang terakhir, apabila ditimbang possibility untuk berlaku ialah
Yang tadi hasanah lebih baik daripada sayyi'ah, yang kedua sayyi'ah lebih banyak daripada hasanah. Kita tahu the end of kesudahannya macam mana. Yang ketiga sama. Boleh jadi tak sama? Boleh jadi 50-50. Masalah orang 50-50 ni apa dia? Nak tendang pergi masuk neraka ada baik, banyak juga. Nak bawa pergi buh dalam syurga, dosa pun boleh tahan. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dia pergi mana last sekali, tuan-tuan kena duduklah sat lepas bang ni, kan? Kalau tidak tuan-tuan tak tahu dia pergi mana. Mungkin dia duduk terus kot tahun tu. Tak. Dia dua ya, syurga neraka. Cuma dia tergantung di tempat yang pertengahan di antara syurga dengan neraka. Tapi akhirnya dia akan balik satu tempat. Boleh jadi ya. Azan tu sekali saya persudah sikit tentang yang digelar sebagai Ashabul A'raf. Yang tuan-tuan duduk dengar Al-A'raf. Al-A'raf tu ialah orang yang kebaikannya sama dengan kejahatan. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali saya habis sikit ni tentang isu ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Balik nanti tuan-tuan tengok di dalam surah Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Tuan-tuan balik buka Al-A'raf 46 sampai 49. Okey? Di dalam ayat itu Allah menyatakan tentang sekelompok manusia yang mereka ini ditahan di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Depa tengok ahli syurga dan depa tengok ahli neraka. Dalam ayat itu apabila mereka melihat kepada ahli syurga, mereka berkata, "Salamun alaikum." Dia berkata kat ahli syurga, "Salamun alaikum." Dia bagi salam ke ahli syurga. "Lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Mereka tak boleh masuk tapi mereka teringin sangat nak masuk. Tengok syok. Tapi tak boleh masuk. Dan apabila mereka mula tengok syurga, lepas tu dia tengok neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Lepas tu bila dia tengok ahli neraka duk kena bakar, dia berkata apa? Rabbana qalu rabbana la taj'alna ma'a qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah jadikan kami daripada puak tu. Kata al-Imam Ibn Kathir, واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم. Tengok Ibn Kathir kata apa? Ibn Kathir kata واختلفت, telah berbeza ibaratul mufassirin, di kalangan ahli tafsir. Siapa al-A'raf? Man hum? Siapa mereka ni? Puak mana? Ahli tafsir berbeza pendapat. Tapi kata Ibn Kathir, wa kulluha qaribatun tarji'u ila ma'na wahid. Kawan kata lagu ni, kawan kata macam ni, kawan tafsir kok ni, kawan tafsir kok ni, kawan tu kata puak ni apa semua. Ibn Kathir kata sebenarnya lebih kurang ya. Puak tu al-A'raf, ashabul A'raf tu siapa? Ibn Kathir kata wa huwa annahum qaumun istawat hasanatuhum wasayyi'atuhum. Ibn Kathir sebut, Ibn Kathir kata
Kelompok Al-A'raf tu, yang kata Al-A'raf tu ialah, Ashabul A'raf itu ialah sesungguhnya mereka ialah suatu kaum istawat hasan, yang sama kebaikan yang mereka lakukan dengan timbangan kejahatan mereka. Nassa alaihi Huzaifatu wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud. Dan inilah pendapat yang disebut oleh Huzaifah, Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud dan yang lain-lainnya. Jadi tuan-tuan tahu tak siapa dia Al-A'raf tu? Nampak? Okey. Akhir sekali, apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Siapa dia Ibnu Mas'ud ni? Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi. Dia kata, yuhasabun nas yaumal qiyamah, manusia akan dihitung, dihisap setiap amalan yang dilakukan di dunia pada hari akhirat. Faman kanat hasanatuhu akthar, Ibn Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud kata apa? Sesiapa faman kanat hasanatuhu akthara min sayyiatihi biwahidatin dakhala al-jannah. Sesiapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada kejahatannya, walaupun satu, dia akan masuk syurga. Sebab itu kita tak boleh hukum manusia ni hanya kerana satu dua perkara. Tuan-tuan tanya saya, ustaz, kawan tu macam mana? Dia mungkin ada satu dua dosa, tapi ada juga satu dua kebaikan. Pasal itu kita tak menjatuhkan hukum. Boleh kan? Tuan-tuan tengok dia bagus, yang tuan-tuan nampak, yang tuan-tuan tak nampak kan? Pasal itu kita ni senantiasa berhati-hati. Kata Ibn Mas'ud, wa man kanat sayyi'atuhu akthar min hasanatihi biwahidatin dakhala an-nar. Siapa yang ditimbang kejahatan dan kebaikannya, kejahatannya itu lebih banyak daripada kebaikannya walaupun satu, dia akan masuk neraka. Kemudian Ibn Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Tuan-tuan faham tak? Esok ni dia bukan hanya satu dua benda yang diperhitungkan, keseluruhan amalan kita. Sebab itu kadang-kadang orang kata dia ni buat satu dua kesalahan, boleh jadi satu dua kesalahan itu nak ditimbang dengan satu dua kebaikan dia lebih besar daripada satu dua kebaikan dia. So kita tak tahu. Yang ni apa yang disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Boleh? Okey. Berikutnya, apa lagi tuan-tuan? Pasal itu kita ahli sunnati wal jamaah senantiasa berlumba-lumba dengan apa sahaja kebaikan yang boleh kita lakukan. Okey. Last, saya nak tanya tuan-tuan, pertimbangan dunia ni, okey, soalan lah, soalan matematik, bukan soalan hadis. 1 tan besi dengan 1 tan kapas, mana lebih berat? Besi. 1 tan besi dengan 1 tan kapas, mana lebih berat? 1 ton. Arab kata ton. Wahid ton. 1 tan besi dengan 1 tan kapas, mana berat? Besi ni kapas. Okey, tak apa, tuan-tuan balik menjawab. Tak apa, saya tahu pencerahan dia. Saya nak sebut apa? Manusia, timbangan dunia kita akan berasaskan kepada measure.
measure, sukatan. Normalnya itu hukum alam. Kita akan kata berat berdasarkan kepada saiz, sukatan, timbangan. Itu memang hukum dia macam tu. Tuan-tuan nak kata berat, tuan-tuan akan timbang. Tuan-tuan akan nak kata ringan, tuan-tuan akan timbang. Tuan-tuan akan tengok saiz. Benda ni berat tak? Besar mana? Tuan-tuan akan tengok saiz. Betul tak? Tetapi nilaian Tuhan bukan itu. Tuan-tuan dapat apa yang saya nak sampaikan ni? Kita akan kata, ustaz, hak ni berat ni, pasal apa? Besar ni. Yang ni kecil ni. Itu timbangan kita. Kita akan tengok, ikan ni mahal. Awak yang kata ikan ni mahal. Tengok, besar ni. Ikan ni murah ni kecil. Itu hukum alam. Tapi di sisi Tuhan, satu amalan yang kita rasa besar, berat, payah, tapi bila pi atas timbangan, kalau ikut adatnya dia kena berat, tapi dia ringan. Dan satu benda yang mudah, lekeh, kecil, ringan, tapi bila dia pi letak atas timbangan, dia jadi kita tak tahu. Sebab itu pertimbangan Allah tak sama dengan pertimbangan manusia. Satu orang buat korban setumpuk, dengan satu orang buat korban sekok lembu. Di sisi mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama juga menyebut hal yang sama. Ustaz, saya ada 800. Ni tajuk lain ni. Saja dah tersebut. Saya ada 800. Kambing ada harga 800. Lembu setumpuk 800. Mana afdal? Di sisi majoriti ulama, hatta dalam mazhab Syafi'i, korban kambing lebih afdal daripada lembu yang setumpuk. Okey, kambing 800, lembu 8,000. Bukan setumpuk ni, saya nak ambil sekok. Afdal lembu. Pasal apa ustaz kata kambing lebih afdal? Kerana dia kira menumpahkan satu darah yang tak berkongsi lebih besar daripada kongsi-kongsi ni. Walaupun mungkin harga sama. Saya nak kata apa? Okey. Satu orang bayar 800 korban. Satu orang beli lembu 8,000 sekor. Pertimbangan kita 8,000 itu tentu lebih besar daripada apa? 800. Di sisi kita. Di sisi Tuhan kita tak tahu. Nabi yang kata, bukan saya kata, Nabi kata, ada orang yang sedekah 1 dinar mendahului orang yang sedekah 1,000 dinar. Pasal apa dia jadi lagu tu? Sebab Nabi kata dia 1 dinar tu, dia ada 2 dinar. Yang bagi 1,000 dinar tu, dia ada 100,000 dinar. Tuan-tuan faham tak? Ha? Satu orang dia bagi tu kecil, tetapi besar. Dia kata hang buat berapa ekor tadi? Aku buat 800. Tu pun kita tengok dia gagah dia nak buat juga. Dengan satu orang 8,000, mungkin dia sendiri pun tak duit. Orang pergi haji macam-macam package. Saya tak kata ni umum. Orang pergi haji macam-macam package. Ada yang package mahal, ada yang package murah. Ada orang yang dia tanya hak mana paling mahal? 300,000. Habis mahal tu. Awak hak 500 tak? Ush. Kita punya soalan apa dia? Ha? Kalau ada hak paling murah duduk tempat beg perut kapal terbang pun kita ambil waktu. Dia kata ada hak yang murah 10,000, tapi hang kena duduk dengan beg-beg tu, bawah beg tang kargo. Oh boleh. Janji sampai. Tentu di sisi Tuhan tak.
Tak sama. Saya nak sebut apa? Nabi bagi tahu ada satu orang yang buat amalan yang pada pandangan dia kecil, tapi Allah, di sisi Allah besar. Dia masuk syurga. Dan dosa kadang-kadang kita rasa dosa tu kecil, tapi di sisi Allah besar. Sebab itu kecil besar nilaian kita tak sama dengan nilaian Allah. Kita duk rasa subhanallah, alhamdulillah, tak ada apa sangat kan, 10 kali ya, tapi di sisi Allah berat, besar. Satu orang mungkin buat banyak, beribu-ribu, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Mungkin benda tu tak sunnah, mungkin benda tu dia reka, mungkin benda tu Nabi tak ajar. Hang sebut sampai berbuih mulut-mulut pun tak ada nilai di sisi Allah, kerana benda tu Nabi tak ajar. Kawan ni baca 10 kali, tapi benda yang Nabi ajar ada nilai. Sebab itu kesimpulan yang kita nak buat, tuan-tuan. Apa dia yang ulama sebut tentang subhanallah, alhamdulillah yang berat tu? Ramai orang rasa benda tu lekeh, dan ramai orang rasa benda tu mudah. Pasal subhanallah, sambil tidur pun subhanallah, alhamdulillah, sambil duduk pun subhanallah, alhamdulillah, sambil bawa kereta pun subhanallah, alhamdulillah. Tapi Allah, perkataan tu subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala aib. Besar. Hadirin mukminin. Sebab itu kita, Nabi kata la tahkiranna, jangan kamu pandang lekeh apa-apa kebaikan pun. Macam kita buat hari tu perkampungan sunnah, kita urus sarapan pagi. Ada macam-macam orang nak bagi. Bila kita tengok dalam list orang bagi duit, dah bagi RM10. Ada yang mai bisik kat kita, dia kata saya nak bagi tapi tak banyak, nak mai hantar kuih ni saya nak buat sikit, ada kot 15 biji, 20 biji. Kita kalau nak jawab, hang 20 biji yang makan nak mana ah? Tak ada mai. Tak ada. Tapi 20 biji di sisi dia, mangkit awal dia buat sendiri, dia goreng sendiri, dia ikhlas. Mungkin lebih besar di sisi Tuhan orang yang mai bagi 2,000, 3,000 bungkus. Tapi tu saya nak kata kat tuan-tuan, kita jangan nilai amalan orang, kita jangan ukur amalan orang, kita nilai amalan kita. Satu orang mengajak mungkin ribuan orang mai dengar, tapi dia tak ikhlas. Sebab tu kita tak tahu amalan di sisi Tuhan. Tuan-tuan, juga ada hadis yang Nabi kata akan muncul satu orang ahli syurga, keluar satu lelaki. Hari yang kedua Nabi kata akan muncul satu orang ahli syurga, keluar orang yang sama. Hari yang ketiga muncul ahli syurga, orang yang sama. Sahabat kata apa? Aku akan pergi tidur rumah dia. Aku akan pergi tidur rumah dia. Lepas tu dia pergi kan, dia kata aku berkelahi dengan ayah aku, boleh tak aku nak tumpang tidur? Dia buat akal, ada masalah sikit dengan ayah aku. Tak boleh. Dia pun mangkit malam tengok kawan tu duduk tidur. Cuma bila dia beralih, dia subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Bila dia beralih, dia tak mangkit, dia semayang, dia tak mangkit. Dia tak mangkit tahajud. Itu tu yang termasuk saya tak mangkit tu. Pasal ikut ahli syurga tu. Dia duduklah beberapa sehari 2 hari ikutlah hadis tu. Kan saya cerita kat tuan-tuan. Dia nak balik. Dia kata ni aku nak terus teranglah kat hang. 2-3 kali Nabi sebut akan muncul ahli syurga, dan ternyata yang keluar daripada pintu itu, yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah hang. Dan aku mai ni bukan ada masalah pun dengan bapa aku, saja aku buat aku buat cerita pasal aku nak tidur di rumah hang, aku nak tengok amalan yang hang buat. Tetapi yang mengejutkan aku, 3 malam aku tidur, 3 hari aku tidur dengan hang ni, aku tak nampak pun hang mengkik semayang. Aku tak nampak pun hang buat apa-apa amalan yang dahsyat, yang besar, yang berat, yang aku rasa layak jadi ahli syurga. Sahabat tu cerita, boleh tak hang bagi tahu apa dia amalan hang yang mungkin aku tak nampak? Dia kata tak ada, itulah apa dia yang aku buat. Itulah. Tuan-tuan, akhirnya dia kata mungkin yang ni. Dia pun tak tahu kan, dia kata mungkin yang ni. Apa dia, tuan-tuan? Nombor 1 dia kata apa? Setiap kali aku melihat ada manusia yang mendapat nikmat lebih daripada aku mendengar dan nampak ada orang dapat nikmat lebih daripada aku tak hasad. Nombor 1 dia kata aku tak ada sifat hasad dengki.
Hasad. Yang kedua, aku tak pernah berdendam dengan apa yang orang buat kat aku. Dua benda. Sahabat tu kata apa? Barangkali inilah. Dia sahabat tu sebut dalam hadis tu. Sahabat tu kata apa? Dua benda ini mudah disebut tetapi susah nak diamalkan. Satu orang semayang mungkin banyak kan, tapi nak buang hasad dengki ni tak tentu. Ahli syurga tadi apa dia amalan dia? Tak hasad dan tak dengki ke orang. Itu Nabi yang sebut. Maka sebab itu hadirin mukminin, buatlah sekadar yang tuan-tuan mampu, amallah apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kekuatan, kemampuan untuk buat, walaupun mungkin nilaian kita rasa kecil, di sisi Allah besar. Di sisi Allah besar. Ada satu orang mungkin dia tak boleh ceramah, tapi setiap kali dia ada jadual, dia pergi habaq kat kawan dia. Dia pergi beritahu, mungkin besar di sisi Allah. Saya rasa itu sahaja yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menerima amalan kita dan memberikan rahmat di atas setiap yang kita buat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.